يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت
أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu, dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang kulakukan. بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. Sadaqallahul azim. Maksudnya, pergilah engkau dan saudaramu membawa mukjizat pengurniaanku, dan janganlah kamu berdua lemah dan cuai dalam menyebut serta mengingati daku. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun. Sesungguhnya ia telah melampaui batas dalam kekufurannya. Kemudian hendaklah kamu berkata kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, semoga ia beringat atau takut. Mereka berdua berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami takut ia akan segera menyeksa kami atau ia akan melampaui batas. Allah berfirman, janganlah kamu takut, sesungguhnya aku ada bersama-sama kamu. Aku mendengar dan melihat segala-galanya. Oleh itu pergilah kamu berdua kepadanya. Kemudian katakanlah, sesungguhnya kami ini rasul-rasul dari Tuhanmu. Maka bebaskanlah kaum Bani Israel mengikut kami. Dan janganlah engkau menyeksa mereka. Sesungguhnya kami telah datang kepadamu membawa satu tanda mukjizat dari Tuhanmu. Dan selamat sejahtera itu adalah untuk orang-orang yang menurut petunjuk agama Allah. Sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami bahawa azab seksa di dunia dan di akhirat ditimpakan kepada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling daripadanya. Masih lagi berada dalam penafsiran surah Taha, surah yang ke-20 pada juzuk yang ke-16, pada ayat 42 sehingga ayat 48. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menceritakan tentang perintah Allah supaya Nabi Allah Musa dan Harun alaihimassalam bertemu dan bersemuka dengan Fir'aun, lalu menyampaikan perintah Allah dan larangannya. Kalau sebelum ini Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan bagaimana 8 nikmat yang telah diberikan kepada Nabi Allah Musa. Yang sebelum ini diceritakan ataupun disebut tentang 8 permohonan Nabi Musa.
Nabi Musa AS telah memohon 8 permohonan dan Allah Ta'ala menyatakan bahawa kami mustajabkan setiap permohonan kamu. Bahkan kamu sebelum ini telah kami beri 8 nikmat besar untuk menunjukkan betapa Allah akan memperkenankan dan senantiasa memperkenankan doa hamba-hambanya dalam setiap munajat dan permohonannya. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam ayat yang kita bacakan pada malam ini memerintahkan Nabi Allah Musa dan Harun alaihi wassalam untuk melaksanakan satu misi. Misi yang amat penting. Maka menjadi kebiasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi taklimat, memberi briefing atau kita katakan menyebut dan memerintahkan Musa dan Harun apa yang patut dilakukan nanti bila bertemu Firaun. Sebagaimana biasa, kalau seorang dilantik menjadi konsul atau duta, maka dia akan diberi taklimat oleh negara. Ni siapa yang nak dibawa oleh negara ni? Ini orang Malaysia nak jadi duta kat Indonesia. Ni nak jadi duta kat Filipina. Ni nak jadi duta dekat Singapura sebagai contoh. Maka pemerintah akan beri taklimat. Apakah misi yang kamu nak bawa demi menjaga negara ini atau apakah kehendak negara ni? Maka Allah Ta'ala memberi taklimat kepada Musa dan Harun. Apakah misi yang perlu kamu jalankan? Misi kamu ialah bertemu Firaun. Itu misinya. Bukan bertemu rakyat bawahan. Bukan bertemu dengan menteri kabinet. Direct Firaun. Kerana Firaun itu pemerintah yang menjadi contoh dan ikutan. Kerana segala karar keputusan itu mutlak di mulut Firaun. Bukan mulut menteri-menteri kabinet. Yang menteri ini cuma ikut je. Firaun berkuasa mutlak. Dan yang mengaku Tuhan yang telah mempengaruhi rakyatnya dan telah menyesatkan rakyatnya. Kerana itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyuruh Musa dan Harun alaihissalam direct jumpa Firaun. Dan bila jumpa, apa yang patut kamu sebut? Apa yang patut kamu kata? Dalam masa yang sama Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Harun menyebut kebimbangannya. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala menenangkan kebimbangan kedua-dua rasul yang mulia ini. Maka ini taklimat awal yang Allah Ta'ala berikan, maklumkan kepada kedua Nabi yang mulia ini. Kata Allah, "Idhhab anta wa akhuka." Wahai Musa, pergilah kamu dan saudaramu Harun bi ayati, dengan ayat-ayatku, yakni dengan perintah dan laranganku, dan dengan mukjizat yang telah aku berikan kepada kamu. Artinya kamu tunjuk dia perintah Allah kat mana, larangan Allah kat mana, dan juga mukjizat yang menandakan kamu ni nabi dan utusan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu mukjizat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Allah Musa dan yang akan diberikan sepanjang dia berinteraksi, berdialog dan bersama dengan Firaun. Itu 9 mukjizat yang masyhur yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang berupa tongkat yang telah kita ceritakan, cahaya putih daripada tangan, bukan terbelahnya laut, bukan sinin ataupun kemarau panjang, taufan, belalang, pepijat atau disebut kutu, dan katak serta darah. Yang ke-9 mukjizat ini bagi menunjukkan dan mengkhabarkan kepada Firaun bahawa Musa itu ialah Rasulullah. Kalau sekiranya Musa ini bukan Rasulullah, nescaya dia tak bawa sesuatu yang boleh menghairankan dan melemahkan Firaun. Nescaya Firaun dengan bala tenteranya yang besar, dengan kekuatan Firaun itu sendiri, dengan mudah akan menolak Nabi Musa dan Harun. Tapi bila didatangkan kepadanya 9 mukjizat besar, yang ke-9 mukjizat ini yang menyebabkan Firaun merayu supaya ianya berhenti. Bahkan Firaun mengatakan, aku beriman kalau benda ni berhenti. Sebagaimana musibah taufan yang menghancurkan tanaman, belalang yang memakan semua tanaman mereka, kutu atau pepijat yang telah menghisap darah mereka, yang duduk di atas tilam-tilam dan tempat tidur mereka sehingga mereka tak boleh tidur malam, dan darah yang menjadikan air yang mereka minum bertukar menjadi warna merah sehingga mereka kehausan, dan juga katak yang memenuhi rumah mereka sehingga menghilangkan keselesaan mereka.
Di sebalik hidup mereka yang selama ni mewah. Sehingga Firaun merayu, kalau diangkat musibah ini aku beriman. Dan akan aku lepaskan semua Bani Israel dan aku hentikan kezaliman. Maka kata Allah, idhhab anta wa akhuka bi ayati, wahai Musa, pergi segera kamu dan saudaramu Harun dengan membawa perintah dan laranganku dan mukjizat-mukjizat. Wala taniya fi dzikri, dan ingat dalam melaksanakan perintah itu jangan berhenti berzikir. Allah Ta'ala perintah Musa, perintah Harun, sepanjang dalam melakukan misi dakwah menyampaikan Islam, berlawan dengan Firaun yang kejam, yang zalim ini, jangan berhenti berzikir. Kerana zikir itulah yang memberi kekuatan untuk menghadapi kezaliman dan kejahatan. Sebab itu disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kursi, inna abdi kulla abdi alladhi yadhkuruni wa huwa munajizun qirnahu. Hambaku ialah seluruh hambaku, yakni hambaku yang sebenar-benar hamba, alladhi yadhkuruni, yang sentiasa ingat aku, wa huwa munajizun qirnahu, walaupun dalam keadaan perang. Dia tak ada nak bertempik ke apa, dia tetap kekal berzikir. Sebab itu dalam hadis yang lain Nabi kata, la tatamannau liqa'al adu wasallallahu al-afiyah wa idza laqitum fathbutu wadhkurullaha katsira. Jangan kamu bercita-cita nak jumpa musuh. Mintalah Allah selamatkan kamu daripada bertemu musuh. Tetapi bila mana kamu bertemu musuh, kukuhkan, tabahkan diri kamu, jangan berunduk. Dan sentiasa ingat Allah banyak-banyak. Kita orang Islam tak diajar untuk menjerit. Tak diajar untuk jauh sekali maki hamun. Bahkan diajar berzikir. Artinya waktu berhadapan dengan musuh, zikir jangan berhenti. Demikian juga kita dalam hidup kita, zikir jangan berhenti. Zikir sampai tertidur. Kita zikir sampai tertidur. Kita memang disunatkan sebelum tidur, kita baca sekian-sekian doa dan kemudian berzikir sampai tertidur. Dan bila kita bangun tidur, terus berzikir. Yang pertama yang kita buat. Bukan dalam semua keadaan. Kalau kita dapati, semua ibadat dalam Islam penuh dengan zikir. Contoh solat. Dalam solat itu penuh dengan zikir. Lepas baca Fatihahnya, surahnya, rokok dengan zikirnya, tidak dengan zikirnya. Ingat Allah. Bukan makruh kita ada satu gaps ataupun suatu fajwah, ruang kosong, kita diam. Maknanya kalau tuan-tuan tengah solat, dalam solat, makruh ada ruang kosong, kita termenung dan kita tak berzikir. Wa imma kita berzikir, wa imma kita dengar imam membaca. Maksudnya kalau pada bacaan imam, yang mana kita kena dengar, itu zikir kita, dengar bacaan imam. Dan ketika mana kalau kita sujud, kita rokok, kita baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi sebagai contoh. Dah baca 3 kali, tapi imam tak bangkit lagi, kita pun dia tak boleh, zikir terus. Jadi 5 kali, jadi 7 kali. Sampai imam sebut Allahu Akbar. Walaupun setakat 3 kali je, tak, jangan berhenti. Kalau kita belum berlaku perpindahan rukun tadi, terus zikir. Jadi 5, jadi 7, jadi 9. Adapun imam, dia tak boleh panjangkan kerana makruh. Sebab dia imam, dia tak boleh memanjangkan dan mengambil hak masa makmum. Adapun makmum, kalau imam belum bangkit lagi, terus zikir. Artinya dalam kehidupan kita pernah zikir. Tuan-tuan pergi haji, pergi umrah, kita terus bertalbiyah sampai bila? Sampai habislah. Sampai kita nampak Kaabah. Kemudian sambung zikir lain pula. Atau sampai kita melontar jamarat. Kemudian sambung zikir lain pula, takbir raya pula. Kita bila berhari raya, disunatkan bertakbir raya, duduk, berdiri, bangun. Sehingga kita ada takbir muqayyad, ada takbir mutlak atau mursal. Muqayyad yang terikat dengan waktu solat. Sebagaimana kita raya korban, zuhur, asar, lepas solat, kita disunatkan bertakbir. Mursal secara umum. Dalam perjalanan kita terus bertakbir raya. Artinya kalau kita lihat dalam kehidupan kita, memang Allah Ta'ala ajar kita senantiasa berzikir, jangan berhenti. Jangan berhenti. Artinya, baik wa imam saya sebut dalam bab tidur tadi, sehingga bangun tidur, dalam ibadat kita, hajinya, umrahnya, bukan semua benda kita diajar berzikir, jangan berhenti. Sehingga kata Allah Ta'ala, hamba-Ku yang sebenar, dia sentiasa mengingatiku walaupun sedang menghadapi musuhnya. Munajizun kerana tengah perang. Biasa tuan-tuan tengah perang ni kan orang nak jerit. Tengah perang, tengah berlawan. Kita nak buat apa bila tengah berlawan? Kita lebih macam nak tunjuk geram kita.
Nak serah tak, Allah ada zikir. Jangan buat benda lain, buat zikir je. Kan kita cenderung kalau bergaduh, maki hamu. Kan tengah gaduh, sambil kita hayung tangan, sepak kaki dengan maki sebakul. Kita diajar zikir. Sebut subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Apa je zikir? Ni kau nampak hantu pun zikir sambil lari. Zikir sambil lari. Jangan hantu lari. Tak boleh pahala kita. Zikir sambil lari. Bacalah kalau Allah sambil berlari walaupun takut. Tak apalah. Tapi kita menyebut nama Allah. Itu kalau mati, itu mati dalam menyebut nama Allah. Di dalam semua keadaan. Ni naik kereta sambil jam zikir. Jangan duk maki hamu. Jangan duk maki hamu. Zikirlah. Sampailah kita selesai jam. Atau katakan nak accident. Zikir. Ini diperintahkan oleh Allah SWT. Sebab itu kata Allah pada Musa, wala taniya. Kata taniya, jangan sesekali kamu lupa dan lalai. Dalam fi zikri, dalam mengingatiku. Kerana zikir sebagai mana yang disebut oleh para ulama, fa inna zikrallahi aunun wa quwwatun wa sultan. Kerana zikir itu ialah pertolongan Allah. Dan kekuatan serta kekuasaan. Kalau kita nak tahu kita senantiasa apakah kita berada dalam pertolongan Allah atau tidak, apakah mulut kita berhenti berzikir atau tidak. Lagi mana mulut kita tak berhenti berzikir, selagi itu kita dalam pertolongan Allah. Tapi kalau dah berhenti, maka tak adalah pertolongan Allah. Dan zikir itu juga kekuatan. Jadi kuat. Yang lemah-lemah, siapa yang rasa lemah semangat, dah lemah semangat nak hidup. Lemah semangat dah nak berniaga. Lemah semangat dah nak pergi kerja. Lemah semangat dah nak belajar. Lemah semangat dah semua benda dalam kehidupan kita ni. Maka apa yang patut kita buat? Banyakkan zikir. Kadang-kadang lemah semangat dah jadi isteri. Lemah semangat, tak nak jadi isteri dah. Ada yang lemah semangat dah jadi suami. Bosang dah jadi suami. Ada yang mungkin lemah semangat dah jadi ayah. Penat duk tegur anak-anak. Tak nak jadi ayah. Kau bukan anak aku belaka. Dah penat dah jadi mak. Lemah semangat jadi mak. Kadang-kadang kita lemah semangat dah duk bergaul dengan orang. Penat bergaul dengan orang, macam-macam perangai. Tak nak lagi. Datang, rasa nak berasingan dengan orang, banyakkan zikir. Sebenarnya rasa kebosanan tadi, kesan daripada dosa kita. Zikir balik sampai kita bersemangat balik jadi suami. Semangat balik jadi isteri. Semangat balik jadi ibu, jadi ayah. Semangat balik jadi penuntut ilmu. Semangat balik jadi orang yang menyumbang ke arah kebaikan. Ada orang bila dia buat baik tidak dihargai, dia pun dah tak semangat nak buat baik. Bila dia beri hutang, tak dibayar hutang, tak semangat lagi bagi hutang. Bila mana dia beri idea, orang tak terima idea, tak semangat lagi bagi idea. Tak naklah bagi idea, orang pun tak terima, tak semangat lagi. Semua kelemahan ini berpunca daripada umpama air kurang, umpama ikan yang kurang air. Sebab zikir itu para ulama mentashbihkan seperti air bagi ikan. Ikan kalau kurang air, dia pun jadi sengit macam tu. Bila banyak air, maka dia bergerak bebas. Maka zikir juga dalam hidup kita, bila makin kita berzikir pada Allah, makin kita bersemangat. Maka segala cabaran-cabaran hidup. Kalaulah tekanan paling besar bila berhadapan dengan orang zalim. Kau dah fikir ni orang zalim, fikir mungkin dia bunuh kita, tangkap kita, tekanan tu kuat. Dan lemah yang paling lemah sekali bila berhadapan orang yang ada kuasa. Ni Fir'aun ada segala-galanya. Dengan bala tenteranya. Maka kalau sekiranya Allah SWT ajar Musa, begitu cara dia perlu lakukan untuk mendapat kekuatan, apatah lagi kita. Dalam kehidupan ini, kalau kita nak rasakan kehidupan ini sentiasa bermakna, terus berzikir. Kemudian kata Allah, idhaba ila Fir'aun, pergi kamu berdua kepada Fir'aun. Innahu tagha, kerana dia sudah melampau. Melampau Fir'aun sebab dia mengaku Tuhan. Satu. Melampau Fir'aun sebab dia pemimpin. Bila pemimpin, dia akan buat macam-macam pengaruhi rakyat. Okay, ini dua sifat melampau Fir'aun. Yang pertama, kerana dia pemimpin, maka dia buat macam-macam termasuk menzalimi Bani Israel. Yang kedua, dia mengaku Tuhan. Maka Allah Ta'ala suruh. Setengah hadis yang menyatakan waktu Musa AS, dia nak jumpa Fir'aun. Tuan-tuan, kalau kita tengok, kenapa Allah jadikan Nabi Allah Musa dari kecil sudah dibesarkan dari sana Fir'aun? Untuk memudahkan Musa bertemu dengan Fir'aun. Dan Musa pun dah tahu selok belok pintu istana. Dan selok belok protokol istana.
Kalaulah Musa AS tidak berada di istana Firaun, baru nak tu barangkali pagar istana pun tak kenal. Nak masuk ke mana tu? Harun memang tak kenal pun. Maka ini hikmah, kenapa daripada kecil lagi Nabi Allah Musa membesar dalam istana Firaun. Sebab suatu hari nanti dia akan balik semula ke istana Firaun, bertemu Firaun. Maka Musa dah tahu semua pintu depan, pintu belakang, dia tahu belakang. Dia tahu Firaun nak lari ikut pintu mana. Nak masuk pintu mana. Pukul berapa boleh jumpa, dia tahu. Waktu mana tidur Firaun, dia tahu semua. Maka ini hikmah. Kenapa Firaun dibesarkan, kenapa Musa dibesarkan dalam istana Firaun. Kalaulah Nabi Allah Musa tidak dibesarkan dalam istana Firaun, jadi Firaun pun tak nak layang jumpa dia. Mana kenal dia. Firaun tak kenal Musa. Buat apa jumpa? Tuan-tuan hari ni kalau orang besar tak kenal kita, nak jumpa kita? Jangan harap dia nak jumpa. Melainkan tuan-tuan nak bagi duit ke dia, mungkin dia jumpa. Saat dia jumpa, kita nak ngadu masalah, tak jumpa. Jangan kata orang besar, ketua kampung pun tak nak jumpa. Ni nak jumpa Perdana Menteri. Siapa awak nak jumpa? Nak jumpa menteri, awak siapa? Kalau jawatan tak ada, apa tak ada, kenal pun tak. Followers 2 orang je, mana nak jumpa kita? Dia nak jumpa mesti orang yang highest, orang yang dah popular, yang dia kenal. Maka sebab itu Musa AS bila Allah perintah dia jumpa Firaun, maka Musa dah tahu macam mana nak jumpa dia. Waktu mana. Kerana itu Allah memberikan taklif pada Musa, taklif yang mudah. Saya sebut kalau Musa tu belum datang ke istana Firaun, tidak membesar, Allah tak akan suruh dia jumpa Firaun. Sebab dia tak tahu macam mana nak jumpa. Tapi kerana Musa sudah membesar di istana Firaun, dia tahu macam mana nak jumpa, maka taklif yang diberikan pada Musa ringan. Pergilah jumpa Firaun kerana dia melampau. Faqula lahu, dan kamu berdua berbicaralah dengan Firaun qaulan layyina, perkataan yang baik-baik. La'allahu, semoga Firaun itu yatadzakkaru, berfikir. Au yakhsha, atau merasa takut. Kenapa Allah Ta'ala perintahkan Musa AS dan juga Harun bercakap lembut-lembut? Tuan-tuan, mana-mana orang besar, dia tak suka orang bercakap kasar dengan dia. Orang kalau orang besar, orang di jawatan, dan dia pula boleh buat tindakan, tak ada orang pun orang besar yang suka orang cakap kasar dengan dia. Orang-orang besar semua suka orang mengampu dia. Orang-orang besar, orang-orang di jawatan semua suka orang bercakap lembut dengan dia. Itu memang perangai orang besar dari dulu sampai sekarang. Kita mak ayah, suka tak anak-anak tegur kita cara kasar? Kita orang besar. Kita mak, kita ayah, kita orang besar. Kalau anak nak cakap dengan kita, nak tegur kita lembut-lembut. Yang lembut-lembut memang kita suka. Apa lagi dia start, dia kata mak lawa lah, makin lawa mak. Dia suka. Nak cakap banyak lagi boleh. Ayah makin handsome lah ayah. Okey, cakap. Kerana itu Nabi Allah Musa dan Harun diminta bercakap lemah lembut. Kerana itulah keadaan orang yang berkuasa. Jangan guna perkataan kasar, jangan guna perkataan keras, jangan menggunakan perkataan maki. Jangan menjawab segala pembodohannya, jangan jawab. Kalau kata mu ni bodoh, mu ni, jangan jawab benda tu. Tapi jelas ambil ruang, sebab orang besar-besar ni masanya terbatas. Dia nak jumpa orang, dia tak akan letak 2-3 jam jumpa orang. Dia ikut dia. Dia rasa dah tak minat jumpa, dah. Maka kalau Musa AS duk jawab maki hamu Firaun, maka habis masa macam tu. Kerja Musa AS dan Harun terus menerangkan akidah. Terus menerangkan tujuan perintah Allah dan juga larangan. Jangan buang masa. Masa tak banyak. Sama juga macam kita. Para pendakwa dan sebagainya. Orang tak nak bagi masa banyak kita untuk dengar ceramah. Tak banyak. Maka bila kita nak berceramah, jangan bercakap benda yang tak beri manfaat pada orang dengar. Kerana merugikan masa kita. Orang pun tak nak dengar. Terus beri poin ni apa? Nak cakap apa ni? Tuan-tuan, kita nak dengar kuliah berapa jam nak dengar kuliah? Sejam pun lama, Ustaz. Jadi kalau digunakan benda tu, tidak dimanfaatkan betul, merugikan umat. Yang kuliah maghrib, yang kuliah subuh, kalau dia tak manfaatkan betul-betul waktu yang memang orang beri tadi, ruang tadi untuk dengar kuliah dan ceramah dia tak manfaatkan, bahkan dia buat perkara tak ada faedah, maka dirugikan dakwah. Rugilah umur dia puluhan tahun habis kita tu. Yang duduk dengar, dia tak nampak benda yang saya nak dapat. Rupanya dia duduk cerita orang tu, orang ni. Dia cerita bab suat khabar tu, suat khabar ni apa saya dapat manfaat. Maka orang tak nak dengar lagi kita cakap. Tuan-tuan kena tahu orang, bila nak dengar kita cakap, dia dah letak masa dia beberapa minit. Lepas pada tu dia bosan tak nak dengar. Dia start dah tak nak dengar. Barangkali dia memusuhi perkataan kita. Apatah lagi orang besar-besar. Maknanya nak cakap dengan orang besar ni, dia ada skrip dia.
Jangan cakap Musa dah fikir nak cakap apa. Awak nak cakap apa? Tak ingat lah. Balik. Tak jumpa dah. Allah dah beri skrip kepada Musa. Mu cakap macam ni. Beritahu dia macam ni. Dia beri skrip. Kenapa macam saya sebut tadi, orang-orang besar ni, dia akan letak satu masa yang begitu terhad. Sila cakap sekarang. Kalau tuan-tuan jumpa raja lah, tuan-tuan nak cakap apa? Kena kira sekarang nak cakap apa. Jangan depan tu saya nak fikir. Kena halau terus. Buang masa aku je. Aku ada kerja lain. Kita terus bercakap apa yang kita nak. Menjadi poin utama. Maka Musa AS dan Harun telah diberitahu oleh Allah apa yang patut kamu cakap. Kepada Fir'aun. Kepada si zalim ini. Kata Allah, bercakaplah dengan Fir'aun dengan percakapan yang baik, yang lembut. Lalu kata Musa dan Harun, Qala Rabbana Tuhan kami, kata Musa dan Harun, innana nakhafu an yafruta alaina. Kami bimbang, kami takut nanti Fir'aun pukul kami, azab kami, penjara kami. Perkataan yafruta alaina, melampau-lampau pada kami. Mungkin pukul, mungkin tangkap, mungkin penjara, mungkin belaka. Ini perkataan ifrat. Atau perkataan kita katakan an yafruta alaina. Au an yatra, atau lebih pada itu membunuh. Kan, oleh kerana undang-undang tu mulut Fir'aun. Kalau Fir'aun bunuh pun bukan dibicara di mahkamah dia. Dia yang pembuat undang-undang. Dan dia kuasa besar waktu tu. Siapa nak bicarakan di mahkamah? Macam umpama hari ni Amerika kuasa besar. Siapa nak bicara dia? Dia serang Afghanistan, dia serang Iraq. Siapa nak bicara dia? Siapa nak pulau negara dia? Dia kuasa besar. Kita pulau, kita terjejas. Apatah lagi Fir'aun zaman dia? Maka Nabi Allah Musa, Nabi Harun menzahirkan rasa takut. Ini menunjukkan bahawa takut ini tidaklah membawa kepada kufur. Ada orang kata jangan takut orang, takut Allah je. Tidak, syirik. Ya ke? Musa dan Harun pun takut Fir'aun. Dan dia pun sebut, aku takut Fir'aun buat benda tu, buat benda ni. Ketakutan itu ialah ketakutan fitrah. Tuan-tuan kena bezakan takut yang menjadi akidah, takut yang menjadi fitrah manusia. Kadang-kala takut itu memang fitrah manusia. Contoh kita takut gelap. Malam kita takutlah. Oh syirik kamu takut gelap. Patut takut Allah je. Contoh kalau bercakap tu biarlah realistik sikit. Bila kita nak sebut tentang takut yang syirik tu takut jenis lain. Kalau kita takut gelap, ada orang pula takut jalan jam, ada orang pula takut bini. Syirik takut bini. Saya tak boleh takut bini. Tak boleh masuk syurga orang takut bini ni. Sebab syirik. Jangan takut bini. Tak, itu fitrah lah. Memang ramai lelaki takut bini. Ramai. Walaupun bini sebenarnya takut pada dia duduk badi takut belaka. Suami memang takut bini. Bini pun takut suami. Lepas tu kalau kita suami awak ni, boleh tak duduk lama sikit? Tak boleh tak, bini saya marah. Tanya isteri dia pula, boleh tak duduk lama? Tak boleh tak, suami saya marah. Mana dua-dua sama takut. Tanpa dia sedar. Sebab dua-dua pakai hembus belaka. Ni suami hembus isteri suruh takut dia. Isteri hembus suami suruh takut dia. Jadi dua-dua penakut belaka. Apakah takut isteri, takut suami jadi syirik? Tak syirik. Itu fitrah. Itu benda biasa berlaku. Yang takut gelap, takut miskin. Yang tak boleh dengan melampau-lampau sampai lupa kekuasaan Allah. Tapi sikit. Benda fitrah. Sebagaimana Musa AS kata, aku takut. Harun berkata, aku takut nanti Fir'aun buat apa-apa kan. Penjara kan, bunuh kan. Walau kalau mati masuk syurga. Kerana Allah Ta'ala telah menjadikan manusia antara fitrahnya, dia akan lari daripada apa sahaja yang boleh menyakiti dia. Kita tuan-tuan, apa benda yang boleh sakiti kita, kita akan takut dengan benda tu. Kita akan lari sejauh-jauhnya. Tengok api, boleh membakar kita, kita lari dari api. Apakah kita kata syirik, takut api, patut takut Allah je. Siapa hangus hentung kita. Kita tengok air banjir, takut air banjir sampai kita tenggelam. Allah memang jadikan kita, fitrahnya, kita akan takut apa sahaja yang boleh menyakiti kita. Apa sahaja yang menghilangkan keselesaan kita. Saat saya takut minum kopi, takut tak boleh tidur malam. Ada juga orang takut minum kopi sebab takut dia tak boleh tidur malam. Lepas tu dia tak minum kopi, dari kuliah lagi dia tidur. Tak payah minum kopi. Apakah takut tu syirik? Tak syirik. Itu takut fitrah. Bahkan dalam banyak ayat Allah menceritakan ketakutan para Nabi dalam banyak perkara. Termasuk Nabi Allah Musa ketika takut tongkatnya bertukar menjadi ular. Takut. Tak berani nak ambil. Sehingga Allah kata, la takhaf, jangan takut.
Sanu'iduha siratahal ula. Kami akan tukar rupa asal dia balik. Jangan takut, ambil. Khudha wala takhaf. Hei Musa, ambil tongkat tu, jangan takut. Sebab Musa dah cabut lagi. Bila Nabi Allah Musa AS campur tongkat jadi ular, dia pun cabut lagi. Takut. Macam mana tongkat boleh jadi ular? Dah ular pula sifat dia menelan. Maka Musa lagi tanpa berpaling. Walam yu'aqib. Musa lagi tanpa berpaling ke belakang kerana takut sangat. Terkejut. Apa tak terkejut? Tongkat boleh jadi ular. Memang terkejut sangat. Tongkat tu benda yang kita katakan jamadat. Yang tak bernyawa, tak berroh, tiba jadi binatang. Artinya ketakutan itu ketakutan fitrah. Bukanlah ketakutan yang membawa kepada syirik. Kemudian kata Allah, dalam menenangkan rasa takut dengan berkata, Qala, kata Allah, La takhafa, kamu berdua jangan takut. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Aku senantiasa bersama kamu. Aku dengar perbualan kamu dengan Fir'aun. Aku tahu apa Fir'aun nak jawab. Dan aku melihat kamu. Jangan, Fir'aun tak akan mampu sampai memudaratkan kamu. Fir'aun tak boleh cakap lebih-lebih pada kamu. Dia pun takut. Sebab jarang orang ataupun tak pernah Fir'aun dibantah. Tiba-tiba dibantah. Kalau ada satu majikan, kalau dia cakap tu sahaja tak ada orang berani lawan. Tiba-tiba ada hari ada orang berani lawan, dia mula takut. Perangai manusia, mula dia tunjuk kuasa sehingga tak ada seorang pun berani lawan. Tiba seorang je yang cuba membangkang, dia mula takut. Kali pertama Musa, Harun berdiri depan dia, berhujah depan dia. Tanpa tunduk kepala menyembah dia. Atau tanpa tunduk kepala untuk memuliakan dia. Atau menganggapnya sebagai Tuhan. Musa berhujah. Maka Fir'aun ketakutan sebab Fir'aun tak biasa berhujah. Dia biasa mengenakan tindakan dengan kuasa dia. Orang kalau tak biasa berhujah, dia takut orang hujah dia. Maka Musa dan juga Harun, Allah berikan kefasihan dalam berhujah. Sehingga Fir'aun kaku dan keluh. Maka datang ketakutan. Kata orang bila kalau hujah, macam kalau perang dia. Rasa takut dia. Kita kan kalau berlawan mulut dengan orang tu menang, kita nak jumpa dia lain kali, kita pun tak nak cakap ni. Takut kalah lagi. Ini kan pula Fir'aun yang saya katakan, dia tak pernah orang melawang dia, orang berhujah dengan dia, melainkan mati. Tiba Musa boleh lawang dia. Maka Fir'aun takut untuk menyebut perkataan-perkataan yang tertentu kepada Musa. Kerana Allah jaga. Allah datangkan kegerunan pada Fir'aun waktu menghadapi Musa. Fir'aun tu rasa gerung tengok Musa. Rasa gerung tengok Nabi Allah Harun alaihi wassalam. Sebab itu kata Allah Ta'ala, aku jaga. La takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Kemudian kata Allah, fa'tiya fakula, kamu jumpa dia. Musa tak jumpa lagi. Ini baru taklimat ni. Baru taklimat. Fa'tiya, kamu pergi jumpa dia. Fakula, dan katakan kepada Fir'aun, inna, sesungguhnya kami, rasul-rasul. Rabbika, Tuhan kamu. Kenapa sebut rasul Tuhan kamu? Dia tak kata aku ni ialah rasul Tuhanku. Untuk membatalkan dakwang Fir'aun bahawa dia Tuhan. Bahkan kamu ada Tuhan lain, itu Allah. Kami ni, dua-dua ni rasul Tuhan kamu. Dia kata pada Fir'aun, Tuhan kamu. Fir'aun selama ni tak pernah orang kata ada Tuhan lain. Melainkan hari ini. Hari di mana Musa berhujah dengannya. Maka Allah beritahu, bila Musa Harun takut jumpa Fir'aun. Dan tak tahu pula nak cakap apa, nak starting macam mana. Kita kan tuan-tuan kalau jumpa orang garang-garang, nak starting macam mana cakap. Nak silap cakap kan tu hilang kepala. Maka Allah beritahu, kamu cakap macam ni. Kami berdua rasul Tuhan kamu. Cakap macam ni. Kami berdua rasul Tuhan kamu. Fa'arsil ma'ana Bani Israel. Bebaskan Bani Israel daripada kezalimanmu. Wala tu'adzibuhum. Jangan lagi dianiaya dan diseksa. Baik, kenapa yang pertama Allah beritahu kepada Musa dan Harun, kamu cakap dulu tentang isu rakyat. Jangan lagi cerita isu yang berkait dengan kenapa kamu biarkan kamu disembah. Jangan cerita bab tu dulu. Isu zalim pada rakyat. Kenapa? Kerana benda tu paling ringan untuk Fir'aun lepaskan dulu. Adapun isu akidah itu dah benda mendalam dalam pemikiran Fir'aun. Sebab dia berketurunan mengaku Tuhan. Adapun menzalimi orang,
Kerana siapa pun orang tahu zalim tu salah. Menganiaya orang salah, membunuh orang salah. Mereka tahu. Maka yang pertama, Allah perintah Musa dan Harun bercakap tentang isu rakyat dizalimi. Sebab tu mana-mana pemimpin, kalau nak ubah dulu, pemimpin yang jahat, dia kena cerita isu rakyat dulu mula-mula. Kan ternyata dalam mana-mana kekufuran yang dibawa oleh mana-mana pemimpin akan mendorong dia menzalimi rakyat. Akan mendorong. Maka rakyat akan dizalimi dengan teruk. Maka sebagai pemimpin biar rakyat tahu mereka prihatin dengan rakyat. Sebab rakyat ni kan kalau dia nak tengok pemimpin, dia akan tanya ni cakap atau dia apa yang dia bela pada kami. Apa yang kami dapat sebagai rakyat. Mu nanti ada kuasa, kalau kami sokong kami dapat apa. Maka isu rakyat dia cakap. Cakap dulu isu ayam akan percuma. Cakap dulu. Semua orang sokong. Jangan cerita benda lain dulu. Rakyat. Kerana yang rasa kezaliman mula-mula berkait dengan penderaan jiwa. Sebab Fir'aun bunuh anak lelaki, biarkan perempuan. Sehingga perempuan tak ada lelaki untuk dikahwini. Manakala lelaki yang dah dewasa pula, dipaksa kerja dengan lebih masa. Tanpa diberi upah. Bukan terseksa dengan bebanan kerja. Maka isu ni isu utama. Pembunuhan. Ataupun kezaliman pada rakyat. Dan isu ni lebih mudah untuk Fir'aun lepaskan dulu. Sebab itu kata Allah, wahai Musa, wahai Harun, cakap dulu pada Fir'aun, arsil ma'ana, bebaskan bersama kami, Bani Israel. Sebab kamu pun kata Bani Israel ni pendatang. Sebab Fir'aun tidak menganggap Bani Israel rakyat Mesir. Pendatang Mesir. Sebagaimana biasa mana-mana kerajaan-kerajaan diktator, dia akan dividekan rakyatnya kepada pendatang dan tidak. Sebab itu tuan-tuan tengok bila kita cerita tentang resis dalam dunia barat. Resis bermula bila dia akan menafikan orang tu daripada negara ni. Macam di Amerika resis dia. Macam di Perancis, di Jerman. Asal bukan daripada rakyat Jerman, dia bawa, dia bangkit isu ini. Nak halau keluar. Kamu mesti keluar daripada negara kami. Ini resis. Yang berlaku sepanjang zaman. Hanya Islam yang tidak bawa resis. Yang di kepahaman Islam semua tak bawa resis. Kita melihat semua orang kalau di Islam, di umat. Semua ini adalah manusia yang berhak mendapat hak untuk hidup. Kerana bumi ini milik Allah. Allah beri siapa yang dikehendakinya. Maka oleh sebab itulah, bila Nabi Musa alaihissalam dan Harun kata, bebaskan Bani Israel. Kamu pun tak ngaku rakyat. Dan mereka pun dizalimi. Biar dia bergerak atau keluar bebas bersama aku, keluar daripada Mesir. Wala tu'adzibhum, jangan lagi seksa mereka. Qad ji'naka bi ayatin min rabbik. Kami bawa mukjizat daripada Tuhan kamu. Ini Allah bagi taklimat dulu ni. Dia belum bertemu Firaun lagi. Taklimat. Beritahu pada Firaun, bebaskan Bani Israel, jangan lagi itu dihukum, jangan lagi dianggap. Kami bawa mukjizat daripada Tuhan kamu lagi. Disebut perkataan kamu lagi. Itu secara halus dimni untuk menolak ketuhanan Fir'aun yang Fir'aun mengaku. Sebab Fir'aun bab tu paling utama dia mengaku Tuhan. Maka tak boleh cakap direct dulu. Cakap indirect. Tapi isu rakyat ni, isu yang Fir'aun pun tahu salah. Isu berkait dengan Tuhan, maka Fir'aun juga jahil tentang Tuhan. Sebab itu nanti akan berlaku dialog ketuhanan. Bukan dialog kerakyatan. Hak rakyat maklum. Hak Tuhan ramai pemimpin yang jahil. Ramai pemimpin yang jahil tentang Tuhan. Sehingga mereka, mana-mana pemimpin dunia, mereka hampir mengaku jadi Tuhan, anak Tuhan dan sebagainya. Bahkan kalau tak mengaku Tuhan, anak Tuhan pun, mereka bertindak macam Tuhan. Bertindak macam Tuhan. Mewajibkan rakyat ikut cara mereka. Membelakangi Islam. Perintah Allah. Sebagaimana berlaku di banyak dalam negara-negara hari ini. Kemudian kata Allah lagi, wassalamu ala manittaba'al huda. Beritahu dia, sejahtera, selamat kepada orang yang mengikut petunjuk. Baik, ini bukan lafaz salam, tapi ini satu statement pemberitahuan, kalau sekiranya kamu ikut hidayah, maka kamu selamat. Assalamu ala manittaba'al huda bukan ucapan assalamualaikum. Tapi ini satu takrir ataupun suatu statement ayat yang ikut petunjuk dia selamat. Ini bukan salam untuk kita beri pada orang kafir, tapi memberitahu keselamatan mereka hanya dengan ikut Islam.
Sebab itu kita lihat bagaimana Rasulullah hantar surat kepada Hercules. Hantar surat kepada Hercules. Dalam surat tadi Rasulullah sebut Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadir Rasulillah ila Hirakla azimir Rum. Salamun ala man ittaba'al huda. Amma ba' fa inni ad'uka bidi'ayatil Islam. Fa aslim taslam yu'tikallahu ajraka marratain. Kata Rasulullah dalam suratnya kepada Hercules. Daripada Muhammad pesuruh Allah kepada Hercules, pemimpin agung Rom. Selamat sejahtera ke atas orang yang mengikut petunjuk. Bukan salam pada Hercules ni, tapi satu statement, kalau ikut petunjuk makin selamat. Dia berbeza dengan ucapan Assalamualaikum. Itu ialah ucapan selamat atau tahiyah. Tapi Assalamu ala man ittaba'al huda bukan ucapan tahiyah, tapi ia suatu pemberitahuan, kalau kamu ikut petunjuk maka kamu selamat. Adapun selepas itu, aku menyeru kamu wahai Hercules untuk masuk Islam. Islamlah kamu selamat. Kalau kamu Islam, kamu dapat pahala 2 kali ganda, pahala kamu dan pahala rakyat. Pemimpin ni kalau dia masuk Islam, kalau dia buat baik, dia dapat pahala berkali ganda. Sebab apa? Kebaikannya rakyat akan buat. Kalau dia Islam, rakyat Islam, dia dapat pahala rakyatnya masuk Islam. Sebab pemimpin akan mudah diikuti oleh rakyat dia. Sebagaimana Rasulullah juga hantar surat kepada Musailamatul Kadzab. Musailamatul Kadzab, Nabi palsu. Waktu dia mengaku Nabi palsu, dia hantar surat pada Rasulullah. Suratnya berbunyi, Min Musailamatil Rasulillah ila Muhammadin Rasulillah, salamun alaika amma ba' fa inni qad asyraktuka fil falakal madar waliyal wabar walakin Quraisy qaumun ya'tadun. Daripada Musailamah Rasulullah kepada Muhammad Rasulullah, selamat sejahtera ke atasmu. Adapun selepas itu, sesungguhnya urusan ini kita bagi 2. Kita bagi 2 wahai Muhammad. Bagi kamu tempat di bandar, aku tempat di kampung. Kita bagi 2. Lakal madar waliyal wabar. Kamu pimpin bandar-bandar, aku pimpin kampung-kampung. Tapi orang Quraisy melampau, dia cuma nak beri kuasa padamu je. Nabi balas balik surat. Min Muhammad Rasulillah ila Musailamatil Kadzab. Daripada Muhammad pesuruh Allah kepada Musailamah penipu. Kalau mengaku jadi Nabi, kamu ni penipu. Salamun ala man ittaba'al huda. Petunjuk itu yang ikut petunjuk. Sejahtera itu yang ikut petunjuk. Amma ba', adapun selepas itu, fa innal arda lillah. Bumi ini milik Allah. Yurithuha man yasha'u min ibadih. Ikut suka Allah lah, Allah nak beri ke siapa pun hamba-Nya. Tak payah cerita nak bagi-bagi. Ibn Salamah dia tulis surat pada Rasulullah. Dia kata, aku pun Rasulullah, kamu pun Rasulullah, jadi kita bagi 2 lah. Sama-sama Rasul. Maka Rasulullah balas balik. Daripada Muhammad Rasulullah kepada Musailamah penipu. Bumi ni milik Allah, bukan milik kamu, bukan milik aku. Allah yang beri pada siapa yang dikehendaki. Wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan itu milik orang bertakwa. Tengok macam mana Rasulullah SAW balas balik surat daripada Musailamatul Kadzab. Maknanya Nabi layan juga puak-puak sesat ni. Supaya apa? Supaya tidak membiak kesesatannya. Supaya terhalang kesesatannya. Kemudian kata Allah, Inna qad uhiya ilaina, dan katakan pada Fir'aun, sesungguhnya kami telah diwahyukan kepada kami, annal azaba ala man kazzaba wa tawalla, sesungguhnya azab Allah itu akan ditimpakan, akan mengenai setiap yang mendustakan perintah Allah wa tawalla, dan berpaling tidak mau mematuhinya. Baik, ini kita katakan dialog yang Allah Ta'ala ajar kepada Nabi Allah Musa, Nabi Allah Harun. Persoalan yang ditanya oleh kebanyakan mereka tentang bagaimana Nabi Harun menjadi Nabi. Kerana ketika mana Nabi Allah Musa daripada Madian bersama isteri dan anak-anaknya, Nabi Harun tak ada kat situ. Nabi Harun dia berada di Mesir bersama ibunya, bersama kakak dia. Bilakah Nabi Harun dilantik Rasul? Bila? Ada yang menyatakan sebaik saja sampai Nabi Allah Musa di Mesir, maka dia diberitahu kerasulannya. Allah mewahyukan kerasulan Harun untuk sama-sama bertemu menghadap Firaun. Maka itu waktu di mana Harun AS. Ada yang menyatakan ketika mana di Jabal Tur Saina lagi, dah diberitahu. Dan Allah ilhamkan kepada Harun dalam masa yang sama, kamu Rasul. Diilhamkan. Sebab semua para Nabi ilhamnya wahyu. Orang macam kita ilham lah. Para Nabi ilham juga wahyu. Mimpi juga wahyu.
Semua benda adalah wahyu untuk para Nabi alaihissalatu wassalam. Bagi kita ilham lain, kita fikir lain, pendapat orang lain. Sebab para Nabi dan Rasul Allah Ta'ala pelihara. Maka ini dialog, apa yang perlu dikatakan oleh Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Harun ketika mana bertemu Fir'aun. Kenapa Allah Ta'ala beri taklimat ini? Kerana bertemu dengan Fir'aun satu urusan besar. Dan juga kerana ketakutan Musa sendiri berhadapan dengan Fir'aun yang dikenali kezaliman dan kejahatan. Macam saya sebut, Fir'aun ni makhluk yang tak pernah dibantah. Bayangkan bertemu makhluk yang tak pernah dibantah. Maka kerana itu Allah dah ajar siap-siap apa yang perlu Musa bercakap. Musa AS konsentrate dengan dialog tadi. Tanpa Allah Ta'ala beritahu apa jawapan Fir'aun. Kerana semua jawapan Fir'aun sebenarnya tidak ada nilai. Kerana bila orang dah zalim orang, nilai apa dia nak justifikasi kezaliman? Tak ada. Jadi kalau kita kata awak ni zalim pukul orang tu, kalau kita dengar jawapan dia balik, dia tak ada satu jawapan yang menjustifikasikan kezaliman. Sebab orang yang zalim tak akan ada jawapan yang betul untuk dia sebab menzalimi orang. Kenapa buat pukul dia? Saya nak buat muka dia samsing tu, saya pukul dia. Dia tak akan jadi satu mubarrirat atau suatu perkara yang boleh dibenarkan. Sebab itu Allah Ta'ala tak sebut apa jawapan Fir'aun. Sebab jawapannya semua jawapan sampah belaka. Sebab orang yang zalim orang, dia tak akan ada jawapan. Mereka dia kena berhenti kezaliman. Dan demikian juga yang mengaku Tuhan. Yang mengaku Tuhan, maka tak perlu tunggu jawapan kenapa dia ni Tuhan. Sebab jawapannya pasti sampah. Kamu orang macam aku, sama-sama sembelik, sama-sama buasik, sama-sama demam, sama-sama sakit, tiba-tiba mengaku Tuhan. Benda tu tak perlu pada diberitahu jawapannya apa. Sebab orang yang mengaku Tuhan tak akan ada jawapan kenapa dia Tuhan. Tak ada. Sebagaimana orang zalim tak akan ada jawapan kenapa dia perlu buat zalim. Tak akan ada. Oleh sebab itu Allah Ta'ala tak payah beritahu. Nanti Fir'aun jawab apa? Lepas apa? Tak perlu. Mereka atau Fir'aun ni sudah tidak ada jawapan. Melainkan dia akan guna kuasa ataupun label kamu. Sebab orang bila dah kalah, dia akan cari label. Label apa yang agak-agak orang tak suka? Label apa? Dia akan melabelkan. Dan ini kita akan lihat pada ayat berikutnya. Apakah label yang digunakan oleh Fir'aun untuk menolak hujah Musa yang tidak boleh dikalahkan. Dan ini juga digunakan oleh semua orang-orang atas dunia ni. Bila tak mampu berhujah, dia akan cari satu label. Labeling. Untuk menjauhkan orang daripada seseorang tadi dengan satu label. Maka perangai melabel inilah perangai Fir'aun dulu. Supaya kita pun sama jangan duk label-label orang. Jawab. Benda ni kena jawab. Kalau kita betul, jawapan kita akan memberi penerangan. Tak perlu nak label-label orang, akhirnya kita tersilap label orang. Orang yang baik, kita pun label sekali. Sebab bimbang kalah berhujah ni. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.